petang ni kita sambung lagi daurah kita muka surat 74 ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Allah SWT beritahu kepada kita, selama mana kita ni orang mukmin, maka selama itulah kita akan diuji. Sebab ini merupakan qanun ibtila. Allah Ta'ala telah jadikan sebagai peraturan kehidupan kita di atas dunia ni adalah ujian. Jadi bila mana kita seorang yang beriman kepada Allah SWT, maka adalah musuh kepada kita tu, iaitu orang-orang kafir, terutamanya ahli kitab Yahudi dan Nasara, dan satu lagi orang-orang musyrik. Jadi semua ni kira-kira berebut balah atas siapakah yang ikut millah Nabi Ibrahim. Dan kita telah baca Allah SWT menyebut orang yang ikut Nabi SAW dan para sahabat itulah orang yang lebih hampir dengan millah Nabi Ibrahim. Jadi Allah SWT kira-kira penutup bahagian jihad ni, ayat ni penutup pada bahagian jihad. Allah SWT menyebut tentang qanun ibtila, kena uji belakang kita ni, kena uji. Dan ujian ni dalam bentuk harta benda dan nyawa, jiwa raga. Maknanya orang beriman ni dia terpaksa korbankan nyawa dan harta bendanya itu untuk jalan Allah Ta'ala, untuk membuktikan bahawa mereka tu benar-benar sebagai ummah muslimah, ataupun mereka tu sebagai syuhada, orang-orang yang menyaksikan kebenaran, barulah mereka tu dianggap sebagai khairu ummah. Jadi jihad tidak dapat tidak mesti berlaku. Dan walaupun tidak berlaku jihad, tidak berlaku serangan daripada musuh, tetapi gangguan itu ada semua dalam bentuk propaganda, provokasi, ataupun orang panggil ni Islamofobia. Segala apa ditimbulkan macam-macam ketakutan terhadap Islam itu. Jadi itu kita boleh kaitkan dengan wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Adzan katsira itu termasuk itulah da'iyah ataupun serangan ghazwul fikri, Islamofobia ya terhadap orang Islam. Tapi semua tu Allah Subhanahu Wa Taala kata wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, pada kamu sentiasa ada sabar dan melazimi takwa, pada kamu jaga perintah-perintah Allah SWT, patuh segala kehendak-kehendak Allah SWT, maka pasti kamu dapat menghadapi ujian ni. Fa inna zalika min azmil umur. Kerana benda-benda ni maknanya nak menghadapi ujian, menghadapi serangan pemikiran daripada musuh Islam ni, maka kamu kena guna sabar dan takwa. Jadi ini semua ni min azmil umur, perkara-perkara yang perlu kepada keazaman, kekuatan dalam kamu. Maknanya kamu tidak boleh menghadapi dengan sambil lewa, tapi kamu kena ada kesungguhan. Tidak dapat tidak, kamu kena ambil berat benda ni dengan penuh keazaman. Dan sebelum daripada ni, Allah SWT telah menyebut satu bentuk dorongan yang lebih besar lagi. Maknanya ujian ni Allah SWT terlebih dahulu memberitahu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dalam ayat 185 tu. Jadi Allah Taala Allah SWT memberi janji dia bahawa dia akan menyempurnakan ganjaran-ganjaran kamu dengan sempurna di hari kiamat. Maka di sinilah menjadi dorongan, orang kata hangga sikit, ada semangat sikit kepada orang beriman ni nak menghadapi ujian. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut terlebih dahulu targhib tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Dan ini juga sebagai peringatan akan datang, banyak lagi cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh para sahabat dan juga orang-orang Islam, sebab sentiasa ada orang kafir yang menentang ni. Kemudian Allah SWT menyebut sikap sebenar, macam mana boleh ada gangguan tadi daripada ahli kitab, iaitu asal silah penyakit mereka ni, iaitu mereka membatalkan janji dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT menyebut, wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian daripada ahli kitab supaya mereka ni menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kebenaran itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikan. Mana itu perjanjian Allah Ta'ala, mana perintah supaya menyampaikan kebenaran dengan terbuka. Kena beritahu, sebab ahli kitab dia pegang amanah kitab. Jadi bila dia pegang amanah kitab ni, maka kitab itu perlu disampaikan dengan jelas. Jadi hak ni kalau kita tengok pada ayat yang terdahulu, ayat 81, perjanjian daripada ahli kitab, perjanjian daripada para nabi, lagu tu sama aja. Semua manusia kena tegak di atas kebenaran, kena menyampaikan kebenaran. Tetapi sebaliknya, mereka mencampurkan ke belakang mereka kitab tadi. Mereka tidak mengendahkan, mereka tidak peduli. Bila kitab Allah letak belakang, berarti mereka telah memutuskan pertalian mereka dengan Allah. Mereka kerak perjanjian. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kamu kena berpegang teguh dengan tali Allah Ta'ala. Jadi kitab itu merupakan tali yang Allah Ta'ala hulurkan kepada manusia supaya manusia pegang. Bila tali itu duduk belakang, manusia akan jatuh, akan jatuh ke jurang neraka, syafa hufratin minan nar. Dan bila mana mereka capok ke belakang, washtarau bihi samanan qalila, lalu mereka menukarnya, lalu mereka menjadikannya itu sebagai barang tukaran, jual untuk samanan qalila, untuk mendapat dunia yang harganya murah. Fabi sama yashtarun, itulah seburuk-buruk apa yang mereka jual beli, apa yang mereka beli. Maknanya tak pandai ni, tak pandai. Kita ada PT 1000, kita beli berapa kursi dah, gaya-gaya bonik kursi tu harga 14,000. Kursi kih seorang tokoh duduk ya, pakat beli belakang walaupun harga mahal. Maknanya itu tak cerdik. Jadi ahli kitab ni orang yang melanggar perjanjian Allah SWT. Jadi inilah punca, Allah Ta'ala bagi tahu punca sebab apa gangguan itu akan sentiasa ada pada orang beriman. Sebab inilah orang Yahudi ni dia telah membatalkan perjanjian dengan Allah SWT. Dan Allah SWT menyebut lagi, tadi jenayah dia lah, ni pun jenayah dia satu lagi. Cuma peringatan kepada orang beriman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan janganlah engkau sesekali wahai Muhammad menyangka bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini orang ahli kitab. Mereka selalu mengungkit segala kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Wa yuhibbuna an yuhmadu, dan mereka suka dipuji. Bima lam yaf'alu, walaupun benda tu mereka tak buat. Jadi orang Yahudi ni, walaupun mereka ni dah tolak ke belakang kitab Allah, buat mereka lontar jauh daripada mereka, memutuskan hubungan mereka daripada Allah, daripada kitab Allah, tetapi masih lagi mereka ni suka dipuji walaupun benda tu mereka tak buat. Tak cukup pun syarat pada mereka. Yang ni mereka selalu mengatakan bahawa kamilah bangsa pilihan Allah Ta'ala, kamilah Asy'abul Mukhtar, kami adalah bangsa yang terpilih, bangsa pilihan Allah, bangsa yang mulia. Dan mereka suka dipuji. Bukan setakat orang puji, mereka puji dulu diri mereka. Mereka kata nahnu abnaullahi wa ahibba'uh,
kita ni anak-anak Allah, hamba-hamba Allah. Kita ni adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka selalu mendabik dada. Jadi mereka puji mereka diri sendiri sebagai kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Tapi begitu, walaupun mereka ni ada sifat-sifat tadi, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab, dan janganlah kamu sesekali menyangka mereka tu akan terselamat daripada azab Allah Ta'ala. Sebab nak terlepas daripada azab Allah Ta'ala, kena tengok balik ayat 185 tu. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum. Kena ada pahala daripada Tuhan dulu. Gapo? Atas iman dan amal soleh. Beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, barulah selamat. Walahum azabun alim. Jadi hak mereka dapat adalah azab yang tidak terperi sakitnya. Kemudian Allah SWT dia boleh menolong orang beriman dalam jihad mereka. Allah Ta'ala boleh menghukum orang kafir, sama ada ahli kitab ke kafir Quraisy ke, Allah Ta'ala boleh hukum mereka dan Allah Ta'ala tidak zalim. Sebab apa? Sebab semua ni kerajaan Allah Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Maknanya dia hukum manusia tu sebab dia ada kerajaan. Allah Ta'ala ada undang-undang. Allah Ta'ala yang menentukan undang-undang, manusia kena patuhi. Dia ada hukuman akibat tidak mematuhi peraturan-peraturan tadi. Maka di sini Allah Ta'ala tutup bahagian perdebatan perdebatan dengan jihad, tentang jihad dengan orang kafir Quraisy, orang Yahudi ni, dengan Allah Ta'ala menyatakan kerajaan dia, milik dia, mana dia boleh hukum manusia. Allah Ta'ala yang mensyariatkan jihad tu, itu cara Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang engkar. Kalau dulu umat-umat terdahulu, Allah Ta'ala hantar tentera dia, tentera dalam bentuk jin, tentera dalam bentuk angin, tentera dalam bentuk angin, tentera dalam bentuk malaikat. Tetapi untuk umat khairu ummah ni, Allah Ta'ala suruh khairu ummah tu sendiri menjadi tentera Allah. Jadi mari jihad ni kerana mulk, kerajaan Allah. Allah Ta'ala yang memerintahkan supaya berjihad menentang mereka tu. Sebab apa? Sebab terlalu banyak gangguan, terlalu banyak makar, tipu helah mereka untuk menyesatkan mereka, untuk menyesatkan dan menjauhkan manusia daripada agama Allah Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas setiap sesuatu tu dia maha berkuasa. Jadi ambillah situ bahagian isi tengah ayat Quran. Ayat 190 ni sampai ayat 200 itu sebagai penutup lah, penutup surah ni, bagi khatimah surah. Seperti mana kita baca kalau awal surah ni, muqaddimah surah, daripada ayat pertama sehinggalah kepada ayat 32 tu muqaddimah surah. Hal ini penutup surah. Yang mana penutup surah ni kita boleh lihat Allah SWT cerita kepada kita orang mukmin yang diistilahkan sebagai ulul albab. Ulul albab, orang mukmin yang bertakwa, yang bersabar, orang mukmin yang ar-rasikhuna fil ilmi. Dia berbeza dengan ahli kitab. Ahli kitab tu utul kitab, ahlul kitab, utul ilmi. Utul kitab, ahli kitab. Istilah orang Yahudi di dalam surah ni, utul kitab dengan ahlul kitab. Orang beriman dalam surah ni, Allah Ta'ala gambarkan mereka ni sebagai ulul albab, ulul absar, ar-rasikhuna fil ilmi. Itu sifat-sifat orang beriman. Khairu ummah, syuhada. Jadi bahagian ni Allah SWT menyebut tentang orang-orang beriman, orang ulul albab, yang mana mereka ni sentiasa berpegang dengan ayat-ayat Allah. Kalau Allah Ta'ala kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu tu, mana mereka sentiasa hubungkan diri mereka dengan Allah. Cuma bahagian ni Allah SWT menyebut cara mereka berinteraksi dengan ayat Allah Ta'ala tu dengan cara tafakkur.
tafakur dengan ayat-ayat Allah Taala. Cuma lebih khusus di sini ayat, orang panggil ayat kauniyah, ayat manzurah, ayat yang ada di alam semesta. Tapi kalau kita tengok di awal surah, orang-orang beriman ulul albab tu dia memahami dengan sebaik-baiknya ayat matluah. Yang mana ayat matluah tu Al-Quran, ayat yang dibaca ada dua. Dah. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Dan dia tahu hak mana umul kitab, hak nak pegang, hak yang dijadikan panduan. Kalau berlaku kekeliruan dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat, mereka tahu mana nak selesaikan yang ini melalui ayat muhkamat. Jadi ulul albab ni orang yang sentiasa ada hubungan dengan Allah Taala, tafakur pada ayat-ayat manzurah, tafakur pada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ni tadabbur pula dengan ayat matluah, ayat yang ditilawahkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi dan perselisihan, pertukaran malam dan siang benar-benar menjadi tanda kepada ulul albab, orang-orang yang menggunakan dengan sebaik-baiknya akal mereka. Jadi cara guna akal ni maknanya dia hendaklah dia jadikan wahyu Allah Taala tu sebagai panduan, ia dapat membimbing akal. Maknanya manusia ni cara dia guna akal, dia suluh akal tu dengan wahyu Allah Taala, baru nampak molek. Jadi sikap orang beriman ni, bagi mereka cukuplah kejadian alam semesta hak ada depan mata ni menjadi bukti. Cukup bagi mereka tu menjadi dalil bukti kekuasaan Allah Taala, kebenaran Allah Taala, bahawa Allah Taala telah menghantar rasul-rasul dan nabi. Dan ini tentu sekali berbezalah dengan sifat ahli kitab. Sebab kalau kita tengok ayat 183, ayat 183 ni, orang-orang Yahudi ahli kitab ni mereka buat syarat. Dia kata Allah Ta'ala telah pesan kepada kita ni hanya beriman dengan Rasul yang amai mukjizat. Mukjizat macam mana? Korban tu dimakan oleh api. Jadi mereka letak syarat baru nak beriman kepada Allah Ta'ala. Muqabalah, pertentangan orang Yahudi dengan orang beriman ni, Allah SWT sebut pertentangan lagu mana? Bagi orang beriman, ulul albab ni cukup dah kepada mereka bukti tauhid yang ada di alam semesta. Tengok langit bumi dah, tengok bintang, pertukaran siang dan malam, orang panggil dalil afaki, dalil anfusi, dalil dalam diri sendiri. Maknanya benda ni sudah cukup membawa manusia itu beriman kepada Allah Ta'ala. Tak payah minta mukjizat, benda pelik-pelik, benda yang mencari adab. Orang beriman ni guna akal dengan sebaik-baiknya. Dia tengok perubahan alam semesta ni, walaupun kita kata Malaysia tak serupa dah, bulan dan bintang, matahari, bumi bergerak dengan tak sama, masing-masing itu dalam keadaan teratur. Tak serupa tapi teratur molek, seragam molek, pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak berlaku pertembungan, percanggahan, tidak berlaku ittiraq, porak-poranda, tidak. Jadi orang beriman ia benar-benar tafakur tentang kebesaran Allah Ta'ala, memadai kepada mereka ni bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang kebesaran Allah Ta'ala, mereka boleh terima selalu. Tidak seperti ahli kitab, orang-orang kafir dah, mereka selalu nak benda pelik, nak tangin macam kita lah, nak tengok di langit tu ada gapo, ada tulis Allah, alif lam lam ha. Kita nak suka nak tubi atu. Sedangkan malam-malam Nabi SAW dah, bila bangun daripada tahajud, Nabi baca ayat ni lah, tengok baca ayat ni, cukup dah ni. Tengok bulan, bintang, planet apa semua ni kita boleh nampak dah. Kita ada kamera canggih-canggih belakang dalam, boleh hitam kelip, sudah cukup dah pada kita. Tapi orang kita ni kalau belah buah nampak Allah tulis Muhammad ke, dia nak suka tengok tu. Tu tak tahulah kita nak kata macam mana dah. Adalah jumpa tu, kadang-kadang kita jumpa. Tapi orang Kristian pun dia kata ada, kita nampak gambaran salib di kaki langit.
Jadi benda tu tak boleh nak claim lah. Tak pandai. Sudah cukup dengan bukti kebesaran Allah Ta'ala dia. Tak perlu. Jadi di sini itu cara orang-orang beriman ni pandai dah dengan Allah Ta'ala bagi akal. Dia boleh tengok, tafakur tentang kudrat Allah SWT yang ada di langit dan di bumi. Jadi mereka ulul albab ni, mereka ni sangat beradab dengan Allah SWT. Berbeza dengan ahli kitab. Jadi bab ni kita kena tengok semula ayat-ayat sebelum pada ni. Sikap ahli kitab ni, sikap ahli kitab ni ya macam-macam apa kerana mereka itu. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk dan di atas lambung mereka. Maknanya hak ni nak menggambarkan mereka ni ingat pada Allah Ta'ala, bukan hanya ingat dengan lidah, tetapi ahwal mereka, hal keadaan mereka. Ahwal ni kalau dalam ilmu tasawuf, ahwal ni maknanya keadaan hati kita. Masa mari nikmat kita bersyukur, masa mari musibah kita bersabar. Pada ketika kita nak buat sesuatu, kita tawakal kepada Allah SWT. Bila kita mendengar ayat-ayat rahmat, maka kita berharap pada Allah Ta'ala. Bila kita selesai buat ibadat, kita istighfar kepada Allah Ta'ala, kita mengharapkan Allah Ta'ala terima. Ini ahwal kita, keadaan hati kita. Jadi keadaan hati kita ni macam-macam. Jadi orang beriman, ulul albab tadi, dia sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Jadi ada semua amalan hati. Ini satu bab juga, amalan hati yang kita kena belajar. Jadi mereka ingat Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri. Mana dalam kerja buat mereka, dalam apa mereka buat kerja, biasa buat kerja dengan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Jadi zikir di sini tidak semestinya zikir dengan lidah. Hendaknya mereka tu tercelup dengan sifat-sifat Islam. Ada dalam diri mereka itu amalan Islam, amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikira sebagai zikir. Tidak semestinya kena zikir 40,000 kali sehari barulah dikata orang beramal dengan ayat ni. Sebab kita ni kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, zikir-zikir Nabi, hak Nabi ajar pada kita ni 100. Adalah 100 hak tu hak ni. Tidak kata atas tu 3,000, 10,000. Tak ada. Tak ada. Cuma zikir tadi pelbagai. Kalau kita kata nak tidur, baca doa tidur. Bangun tidur, baca doa bangun tidur. Nak makan, baca doa makan. Naik kenderaan. Doa naik kenderaan. Kemudian kalau naik tempat tinggi, baca Allah, baca apa? Baca apa naik tempat tinggi ni? Allahu Akbar. Bila turun baca subhanallah. Kita ada semua zikir yang diajar oleh Nabi. Hal ini biasanya ulama tulis kitab amalul lail wal yaum. Amalan setiap hari, sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang malam. Ataupun macam Imam Nawawi tulis al-azkar. Jadi zikir itu dalam semua keadaan sesuai dengan perbuatan yang kita buat. Hatta kita nak tidur dengan isteri pun ada doa. Ya Allah, ya Nabi SAW ajar pada kita. Itu ia dikira sebagai orang ingat pada Allah Ta'ala. Ingat dengan cara mematuhi perintah-perintah Allah SWT. Wa ala junubihim. Jadi ini semua mewakili keadaan dia mereka ni 24 jam. Ingat pada Allah Ta'ala sesuai dengan ahwal hati mereka dan jenis kerja buat mereka. Tidak kata tengah nyaku tu letak cak mata duk sela zikir. Ada lah kita boleh belah-belah. Belah-belah naik kereta, berhenti traffic itu boleh lah zikir. Tapi setengah orang dia agak bila kata diri duduk nyanyi, dia kata ni lah zikir nari. Dia gabung tu. Diri duduk menyangging. Dia kata ni break dance. Kalau orang muda salah istidlal lagu tu tapi ada wah kebutut. Sebab zikir dengan menari ni tak ada. Dalam kitab-kitab pun bahas banyak dah. Tak ada orang panggil zikir diri menari ni. Itu dikira sebagai tidak beradab pada Allah Taala. Tidak beradab dengan ibadat. Jadi dia salah faham. Kalau kata
Bukan setakat diri nampak. Apa Allah Taala tersebut nampak? Usuba. Usuba. Tak ada sebut nampak. Sebab itulah kalau kata zikir tu dia kena tenang. Tenang duduk khusyuk. Zikir khusyuk. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenung, berfikir tentang kejadian langit dan bumi ni. Dah. Mana mereka fikir ada alam semesta ni, tak ada sendiri. Tak, mesti ada pencipta dengan teratur molek ni. Lalu mereka kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh wahai Tuhan kami. Dia ada berapa Rabbana ni? Ada 5 Rabbana. Wahai Tuhan kami, engkau telah menciptakan, tidaklah engkau menciptakan semua makhluk ni batila, sia-sia, dengan tak ada matlamat, tidak ada tujuan. Salah lagu tu. Sebab apa? Allah Taala ia ada sifat hikmah. Mestilah dia menciptakan alam semesta ni dengan hikmah dia, ada kebijaksanaan, ada matlamat, ada tujuan. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau, maknanya maha suci engkau daripada mencipta sesuatu dengan tanpa matlamat. Maknanya engkau, segala puji bagi engkau yang telah mencipta semua ni dengan ada tujuan. Jadi maha suci engkau daripada mencipta tanpa tujuan. Kalau kita balik dah, ya kaedah tadabbur ni lagu itulah kita kena guna panggil mafhum mukhalafah. Ataupun dilalah lain, dilalah gapo mukhalifah dipanggil. Kalau kita kata subhanaka, maha suci engkau daripada mencipta benda ni dengan tak ada tujuan, maka kita kena kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala yang telah mencipta kesemua ni dengan ada tujuan. Tujuan apa? Supaya kita dapat kenal Allah, supaya kita dapat ambil manfaat. Sebab alam ni dia daripada alamun, tanda. Maknanya dengan ada alam ni kita boleh kenal, kita boleh tahu kudrat Allah Taala, kebijaksanaan Allah Taala. Faqina azaban nar, maka lindungilah kami daripada api neraka. Mana kita bimbang takut-takut. Alam semesta ni, langit dan bumi, Allah Ta'ala ciptakan dengan ada matlamat yang begitu besar ni, tiba-tiba kita tak faham matlamat ni. Kita tak ada arah tujuan. Kita tidak tahu arah tujuan, dan kita salah guna makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai nikmat untuk kita, dengan cara kita tidak bersyukur. Sebab itulah subhanaka faqina azabannar ni, lindungilah kami daripada api neraka. Takut-takut kita tak faham matlamat Allah Ta'ala jadikan semua ni. Allah Ta'ala jadikan semua ni supaya semua ni ibadat kepada Allah Ta'ala belaka. Semua ni dah. Bukan saja kita ibadat pada Allah Ta'ala ni. Sebab kita baca dah. Kita baca dah ayat ke berapa hari tu? Iaitu agama alam semesta ni tunduk patuh pada Allah Ta'ala, ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Semua tu tunduk pada Allah, semua tu memuji Allah Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan semua tu bertasbih memuji Allah Ta'ala. Jadi kita kena puji Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita tengok di sini, dah sebut Allah Ta'ala dalam ketiga-tiga keadaan ni, ketika berdiri mewakili hijau, dah duduk ni mewakili kita duduk berehat ke, junubihim tu maknanya tidur lah. Sebab tidur tu separuh daripada 1/3 daripada umur kita sehari dah. Kalau kita kira jam kan, biasanya orang bagi jam ni 3. Hijau 8 jam, tidur 8 jam, dah 8 jam lagi tu duduk-duduk. Duduk dengan ahli keluarga, duduk dengan masyarakat. Itu maknanya waktu yang kita lalui dalam sehari-hari. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana yang kedua, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam api neraka, maka berarti engkau telah
menghinakannya, membiarkannya dalam keadaan hina. Maknanya ini sebab apa kita minta sangat dengan Allah Ta'ala ni, jangan masuk neraka. Sebab apa? Kita tak si terhina. Sebab dia masuk neraka, Allah Ta'ala tak cara dah. Khizlan. Pada Allah Ta'ala lelak, Allah Ta'ala biarkan, suruh pada malaikat kata. Jadi Rabbana ini menggambarkan betapa kita ni minta jauh daripada api neraka, tak si. Wa ma lizzalimin min ansar. Dan tidak ada sebarang penolong bagi orang zalim. Maknanya bila seorang itu mati dalam keadaan menzalimi diri dia, mensyirikkan Allah Ta'ala, duduk dalam neraka, maka tak dapat keluar. Tak ada siapa boleh membela. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan kami. Ini yang ketiga. Sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyeru kepada iman. Supaya an aminu bi rabbikum, supaya kamu ni beriman kepada Tuhan kamu, fa amanna, lalu kami pun beriman. Mana sikap tawaduk orang beriman ni, dia tak nanti tengok nabi tu mari. Tak apa dah wakil Nabi, munadi. Sebut munadi ni dah orang menyeru umumlah, sama ada Nabi itu sendiri ataupun mana-mana yang dihantar oleh Nabi. Sebab macam Abu Bakar, lepas daripada dia beriman, dia tu ajak orang lain masuk Islam. Munadi tu orang jom ajak. Dia berbeza dengan sikap orang-orang musyrik. Dah, sikap orang musyrik ni apa? Allah Ta'ala tak kecek dengan kita. Allah Ta'ala tidak memberi wahyu kepada kita. Orang Bani Israel, kita tidak akan beriman selagi kita tak tengok Allah Ta'ala depan mata kita. Dah. Hak tadi, hak sebelum pada tu, ayat 183, nak tengok Nabi ni betul-betul bawa mari mukjizat ni baru nak beriman. Sekadar ngaku Nabi lagu ni tak sih, kita nak mukjizat tertentu ada pada Nabi. Jadi Allah Ta'ala nak menggambarkan bahawa ulul albab ni seorang yang merendah diri. Orang yang tawaduk, tidak kerah kepala, tidak sombong. Tidak suka meletak syarat yang pelik-pelik. Syarat macam-macam. Macam-macam nak bukti gotu bukti ni dak. Nak tengok apa butiran hujah-hujah, macam-macam nak. Orang beriman ni dia mudah kira. Bila mari penyeru wakil je, jom ajak, turut pergi. Ibarat kita kata hak pengawal pintu je. Pengawal pintu kata, marilah, naiklah tuan bos panggil. Bos panggil, dia tunggu atas. Jadi kita pun gilah turut dia. Kalau orang agah, bos demo tak mari panggil kawan. Dah, kawan tunggu depan ni. Tu orang sombong. Jadi ulul albab tadi bila disuruh kepada iman dengan segera, dengan tawaduk dan dengan segera mereka beriman. Mereka kata, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Mereka berkata, ya Allah, ampunilah untuk kami segala dosa-dosa kami. Hapuskanlah daripada kami ni segala kejahatan-kejahatan. Dengan kami dapat buat amal lah. Sebab kafarah daripada kesalahan ni mestilah kena ada amalan. Jadi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sehingga tak ada lagi dosa, dan kafarah lah daripada kami kesalahan. Maknanya berilah taufik kepada kami buat amal-amal ibadat yang dapat menghapuskan dosa. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Maknanya biarlah kami tergolong dari kalangan orang yang mencapai darjah takwa yang tertinggi. Abrar ni orang-orang yang sebati dengan amalan kebaikan. Orang yang mencapai darjah takwa yang tinggi. Jadi kita sebut itu darjah orang muttaqin tu ada dua. Orang muttaqin tu ada dua. Dalam ayat 134 135 dah ada dua darjah muttaqin, adna dengan ala. Jadi orang abrar ni orang mencapai darjah takwa yang tertinggi, iaitu dengan cara macam mana mereka dapat menyempurnakan segala amanah janji-janji yang telah diserahkan kepada mereka. Kemudian
doa mereka lagi. Ini yang kelima adalah Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami ma wa'adtana ala rusulika, berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada rasul-rasul engkau. Berikanlah kepada kami apa yang telah kamu janjikan untuk kami ala rusulika, yakni ala alsinati rusulika. Janji engkau yang telah engkau beritahu kepada kami melalui lidah rasul kami. Doa ni dia satu ada makna kita minta janji dengan Allah Ta'ala. Kita waktu tu dengan Allah Ta'ala boleh sebab Allah Ta'ala janji. Sebab Allah Ta'ala suruh minta. Ni kan kita duk baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nabi kata kalau kamu minta syurga, mintalah syurga yang tertinggi. Jadi tak apa kita minta. Sebab Allah Ta'ala buat untuk kita. Setengah orang kata tak boleh kalau minta jadi macam kita berhak. Salah faham lagu tu. Jadi kita kena sungguh minta. Sebab itulah Amba ni tak berapa harap hak syair orang dia baca tu betul ke Imam Syafi'i kata. Ilahi lastu li firdausi ahla wala aqwa ala nari jahannam. Amba so tak apa harap sebab tak semakin molek dengan hadis-hadis Nabi. Wahai Tuhanku, aku ni tak layak masuk syurga, bukan ahli syurga. Kemudian aku ni tak mampu duduk dalam neraka. Tak tahulah sama ada betul syair daripada Imam Syafi'i ataupun hak ni dia kira bahasa sastera dia lain sikit. Tak apa. Tapi kita tak apa agaklah sebab tu apa sesuai dengan ruh cara Quran tu. Bila Nabi sendiri kata bila minta betul-betul minta. Minta dalam keadaan yakin. Satu tu kena tanya ahli dia lah. Bagi hamba kita tak apa sedap. Nak kata tu syair Imam Syafi'i. Syair-syair pun dia ada sanak. Jangan kita bermain. Sebab bila Allah Ta'ala bagi kepada umat ni Quran, hadis, ilmu-ilmu lain tu tupai ada sanak juga. Bahasa pun ada sanak juga. Kuatnya Islam ni. Sanak ni bukan terletak hadis saja. Sanak ni dalam ilmu-ilmu pun ada sanak juga. Dia sama naik dengan nasab keturunan. Kalau nasab keturunan kita boleh orang kata boleh titih siapa mana. Sanak ni hadis ni kita boleh titih. Jadi minta dengan Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala janjikan melalui Rasul. Maknanya itu doa minta supaya Allah Ta'ala beri kepada kita hak dia janji. Yang kedua, doa ni mengandungi persaksian kita terhadap kebenaran Nabi. Mana seolah-olah kita kata ya Allah, kami menyaksikan apa yang telah Rasul engkau sampaikan kepada kami, janji engkau. Maka engkau berilah kepada kami janji tadi. Jadi persaksian kita. Sebab umat muslimah khairul ummah ni dia syuhada. Umat wasata. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau biarkan kami dalam keadaan terhina di hari akhirat. Maknanya berilah kepada kami kedudukan yang mulia di akhirat. Innaka la tukhliful mi'ad, kerana engkau tidak memungkiri janji. Tidak memungkiri janji. Maknanya bila Allah Ta'ala janji pasti dia akan penuhi. Jadi kalau kita tengok balik awal surah ada doa, akhir surah pun ada doa juga. Itu cara Quran. Jadi doa-doa yang kita baca tadi dia lebih kurang sama. Doa dalam ayat yang ke-8, ayat ke-9, kemudian ayat ke-16, ayat 17. Jadi Quran tu lagu tu lah. Awal surah dengan akhir surah tu dia ada kaitan. Sebab itulah kita kata ni istilah dia panggil al-audu alal bad'i, balik semula kepada awal. Ada doa tu hampir sama, sifat-sifat pun sama juga. Kemudian ayat ni kalau kita baca daripada ayat yang ke 190 ni
191 sampai 194 ni, berapa ada ayat ni di akhir surah ni. Setelah cerita daripada jihad ni, maknanya ini menggambarkan kepada kita sisi kedua, sudut yang kedua yang mesti ada pada mujahidin fi sabilillah. Orang beriman bila dia berhadapan dengan musuh, siang dia perang, malam dia tahajud berdoa pada Allah Taala. Ni sisi inilah sisi qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam berdoa pada Allah Taala. Adapun hak kita baca hak ayat perang ni dah. Ayat perang daripada ayat ke berapa ni? Ayat perang ni dah. Wa idh ghadauta daripada ayat 121 dah. Daripada ayat 121 sampailah kepada ayat 189 ayat perang dah. Perang. Jadi Allah Taala nak orang beriman ni innalaka fin nahari sabhan tawila, perjuangan jihad perang. Tapi malam qumil laila illa qalila. Inna nasyiatal lail, kena hidup malam tu dengan munajat pada Allah Taala. Jadi ini sisi kedua bagi orang beriman mujahidin fi sabilillah. Sebab itulah kita kena ingat bila kita tadabbur Quran ni, cara Allah Taala susung ayat tu, kelompok ayat cerita doa ke gapo ke, dia ada memberi signal kepada kita, itulah cara kita beragama. Sebab itulah kita sebut nizamul Quran yadullu ala nizamus syariah, nizamuddin. Susunan sistematika ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan kepada kita sistem beragama, cara kita beragama lagu mana. Walaupun kita tidak mendalami fiqh dengan begitu mendalam, kaji mazhab tu mazhab ni, pendapat tu pendapat ni, tarjih pilih tu pilih mazhab tu mazhab ni, tapi kita boleh faham agama dengan sempurna ni kalau kita tadabbur dengan betul ayat Quran. Kita boleh belajar dah akidah, tauhid, akhlak ke, tazkiyatun nafs ke, fiqh ke, politik ke, ada dah dalam Quran. Cuma ulama perisi buat fiqh tu kemudianlah, tapi hak asal cara sahabat belajar dah belajar daripada Quran direct. Orang panggil tadabbur. Sebab itulah sahabat ni kami mempelajari 10 ayat. Selesai 10 ayat kami pindah hak lain pula. Mana belajar tu betul-betul tadabbur dengan praktik, dengan faham gapo sebenarnya Allah Taala nak melalui ayat-ayat dia. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah SWT memperkenankan doa mereka. Jadi kesungguhan orang beriman tadi munajat pada Allah Ta'ala di akhir malam, mereka munajat, Allah Ta'ala terima doa mereka bahawa anni la udhi'u amala amilin minkum, bahawa aku ni, maknanya qanun Allah Ta'ala dalam bab pembalasan, dipanggil qanunul jaza. Dalam bab pembalasan Allah Ta'ala untuk manusia ni, Allah Ta'ala tidak mungkiri pembalasan dia. Jadi hak mana beramal, amala amilin, amala siapa-siapa yang beramal, amala amilin, amilin ni siapa-siapa beramal akan terjaga, Allah Ta'ala akan sifat, Allah Ta'ala akan kira pahala untuk dia itu min zakarin au unsa, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak ada beza. Dalam bab dituntut supaya beramal, bertakwa, beriman, beramal soleh ni serupa lelaki perempuan, tak ada kasta. Ba'dukum min ba'd, sebahagian daripada kamu ni adalah sebahagian daripada yang lain. Maknanya ini ada ditafsirkan sebagai kamu ni adalah zuriat sebahagian yang lain. Seolah-olah mengisyaratkan kepada kita bahawa orang yang beramal ni dia kena fikir juga zuriat mereka tu supaya beramal juga. Seperti ayat zuriatan ba'duha min ba'd. Ayat tentang keluarga Ali Imran itu pada ayat ayat 34. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sebelum kita pergi situ dah, jadi kita baca Rabbana ada 5 tadi dah.
kata Imam Hasan Al-Basri, kalau orang tu nak dimakbulkan doa dia dengan segera, dia kena amal lah 5 Rabbana ni. 5 Rabbana ni. 5 Rabbana adalah Quran. Allah Ta'ala akan segera ke penerima doa dia. Kena minta ni semua. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, diusir daripada negeri-negeri mereka, tinggal tanah air mereka, berhijrah duduk di negara Islam Madinah, wa udzu fi sabili, mereka disakiti di jalan aku. Maknanya mereka tu kerana mempertahankan agama, mereka terpaksa tahan telinga. Dah gangguan, diayah propaganda orang-orang musuh ahlu kitab dan sebagainya. Wa qatalu, dan mereka pergi berperang. Dah, pergi berperang. Jadi sini betul-betul menyebut pada kita qatalu, perang ni, bukan jihad. Sebab jihad tu umum lagi. Kalau qatalu ni memang akad pedang, guna senjata. Wa qutilu, dan terbunuh. La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Jadi pasti kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Maka sebab itulah kalau kita baca ayat tadi, wa kaffir anna sayyiatina ni, dah, dia kena ada amalan. Dia kena ada hijrah, kena ada mujahadah susah payah, kena ada qital perang, barulah Allah Taala hapuskan dosa. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan pasti aku akan, ni janji Allah Taala, pasti aku akan memasukkan mereka itu dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, sebagai sawaba, sebagai pahala. Pahala ni dalam bentuk nakirah, pahala yang besar. Wallahu indahu husnus sawab, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala jualah ada pahala yang sebaik-baiknya. Mana kalau dia bagi tu hak terbaik, ganjaran yang terbaik. Tidak kata nak beri hadiah kepada budak-budak tu beli kedai royak. Tak, sebekah royak peng. Tidak, memang bui tu hak sempurna, hak terbaik. Kemudian Allah Ta'ala memberi peringatan kepada Nabi SAW, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jadi walaupun ganjaran pahala telah disediakan untuk kamu dah, kerana kamu telah berhijrah, walaupun kamu telah selamat ada setelah daripada diusir dah, walaupun kamu telah tinggal di Madinah, tinggal di Mekah, hidup Madinah, selamat daripada gangguan kafir, jangan ingat kamu ni akan amal. La yaghurannaka, la yaghurannaka, janganlah kamu terpedaya dengan taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dengan keadaan orang-orang kafir ni yang selalu taqallub, mana usaha gerakan orang kafir ni tak duduk diam. Jadi antara makna taqallub ni, ada yang kata demo tu dia kerja buat nego jadi kaya, ada kekuatan, ada pasukan, ada pengaruh dah. Satu tafsir lagi, taqallub ni mereka ni tak duduk dia dalam buat rencana jahat, makar, kaid, maknanya jangan terpedaya. Maknanya kalau kamu tengok orang kafir tu nampak relax, tenang, tak, mereka ada tu buat kerja dalam senyap, puan anak, tak, ada semua. Sebab itulah lepas pada peperangan Uhud ni kan, ada rancangan ni, rancangan Popok Bani Qainuqa, dia pakak dengan siapa dia, sekutu dia tu di kalangan Quraisy tu, buat pakatan. Maka sebab itulah berlaku peperangan Ahzab, sebab orang Yahudi di Madinah pakak dengan orang kafir Quraisy. Pada tahun ke-5 Hijrah tu berlaku peperangan Ahzab. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Semuanya itu adalah kesenangan yang sedikit. Maknanya kalau kita ambil makna mereka tu ada kekuatan, ada kekayaan, dan mereka guna untuk buat rancangan jahat untuk membinasakan kamu, menentai kamu tu, sebenarnya itu adalah barang yang sedikit. Sikit je itu sebenarnya nak dibandingkan dengan hak Allah SWT.
Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka itu neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat yang telah ditetapkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu ganjaran yang istimewa. Maknanya walaupun kamu tidak memiliki kekayaan tadi, kekuatan tadi seperti mana orang kafir memiliki, tetapi Allah Taala menyediakan ganjaran yang istimewa. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Tuhan mereka, mereka itu mendapat syurga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, kekal mereka tu di dalamnya, nuzulan, sebagai sambutan tetamu. Maknanya mereka tu singgah dulu, nuzul, singgah dulu, situ. Yani sebelum pergi masuk ke syurga mereka sebenar, mereka ni sebelum dapat layanan sebagai pemilik, mereka jadi tetamu dulu. Ada tu, ada dulu orang panggil nuzul tu, sebelum mendapat syurga yang menjadi milik mereka tu, Allah Ta'ala memberi layanan dulu. Nuzulan min indillah, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik. Yani ada di sisi Allah Ta'ala tentulah istimewa, lebih besar, lebih baik untuk orang yang sempurna ketakwaannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ni ayat-ayat kita baca tadi merupakan tasliyah, memberi, mengubah hati orang beriman ni supaya mereka tu terhibur, memberi galakan, dorongan kepada mereka itu untuk terus berjihad. Kalau orang Islam masih lagi lemah tu, itu tasliyah kepada mereka. Ayat-ayat itu dapat menenangkan jiwa mereka. Kemudian Allah SWT, Allah Ta'ala ni adil. Jadi kalau orang ahli kitab berjuruh tu, Allah Ta'ala sebut juga. Maka di sini Allah Ta'ala menyebut dengan memuji kepada mukminun ahli kitab. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ni, moga tak sama. Allah Ta'ala kata dah, laisu sawa'a, tak sama ahli kitab ni. Ada berjuruh, ada ikhlas. Jadi di kalangan ahli kitab ni pasti ada mereka yang beriman kepada Allah, dan mereka tu beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala nak suruh orang beriman ni, dia kena bersikap adil kepada orang Yahudi. Bila orang Yahudi tu nak masuk Islam, dia baki asal dia Yahudi. Mu Yahudi dulu tak? Tak salah. Tak salah baki asal Yahudi. Sebab bila masa duduk dalam Islam ni, tak ada dah gelar Yahudi tu. Islam belaka. Beriman dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ilaihim, dan mereka itu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Sebab itulah mereka beriman kepada kamu. Sebab itulah mereka beriman kepada Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran tu ada cerita tentang kamu tu, wahai sahabat, tentang Nabi. Khashi'ina lillah, mereka ini khusyuk, tunduk, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, mereka tidak membeli barang yang murah ni dengan menggunakan ayat-ayat Allah Taala. Mereka tidak menggadaikan kitab yang ada pada mereka tu untuk mendapatkan kesenangan dunia. Mana mereka ni tidak ada cinta kepada dunia, tetapi mereka cintanya keredaan Allah Taala. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itu ada ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Ta'ala cepat perhitungan itu. Mana Allah Ta'ala boleh bagi dengan segera ganjaran syurga kepada ahli kitab ini. Kemudian ayat yang terakhir ni, Allah SWT menyebut kepada kita 4 perkara yang menjadi teras
kepada perjuangan khairu ummah itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Maknanya kamu kena tahan. Sabar ni nak ayat payah tak? Lah kita kata. Sabar semata aja. Maknanya kita lawan. Kita lawan keinginan syahwat kita, kita patuh kepada arahan Allah SWT. Wasabiru, hendaklah kamu zahirkan kesabaran kamu. Ataupun kamu hendaklah sabar lebih daripada sabar orang lain. Orang kafir sabar juga. Tak, tapi sabar kamu tu lebih daripada tu lagi. Musabarah, musabarah ni maknanya tetap teguh. Sentiasa menggunakan kesabaran dalam menghadapi apa jua situasi. Warabitu, hendaklah kamu warabitu ni biasa maknanya rabtul khail wa min ribatil khail, maknanya berkawal dengan kuda tu di persepadan dia. Kalau bahasa moden ni kita kata kesiapsiagaan, ready semacam ada. Kalau banjir tu ada dah buk-buk penyelamat, aktivis hak boleh buat kerja selalu, tidak kata cari mana pengaruh nanti saya nak waktu bik lori, nak waktu bik jeep, waktu bik buk, tidak, ada ready dah. Kena ada dah surat siap-siap. Kalau kata banjir kilat ada sama ni, kena ready dah, siap-siaga dah, jihad tu. Bantuan tu. Jadi sebelum berjihad hak besar tu, hak ni dulu kena ada lengkap kesiapsiagaan, warabit tu. Saling mengikat antara satu sama lain, berkubu, jaga di persepadan dia. Jadi itu asal makna ribatul khair ni, maknanya jaga di persepadan dia. Siap dengan senjata. Kalau dulu siap dengan pemanah dah, dengan kuda-kuda. Kita lah ni kena ada siap siaga tu, ready semacam. Kemudian yang terakhir wattaqullah. Jadi kena ada part ni barulah layak dapat bisyarah tadi. Berita gembira tadi. Berita gembira dapat syurga, dapat pertolongan Allah Taala, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Maknanya hak ni bila Tuhan kata mudah-mudahan, maknanya kamu boleh buat sangat. Boleh. Dalam kemampuan kamu untuk bersabar, meningkatkan kesabaran kamu. Lebih daripada musuh, ataupun wasabiru ni juga saling berpesan supaya sabar antara satu sama lain. Bukan kata Nabi je sabar, ketua je sabar, orang bawah tak sabar, tidak. Kena pakat-pakat sabar belaka. Barulah jadi sabar. Kalau seorang sabar tak jadi. Kemudian akhir sekali takwa. Jadi sentiasa menjaga dengan ikhlas segala peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah berjaya. Itulah penutup surah ni, yang mana Allah Taala tutup dengan khatimah, mana cok dengan empat perkara ni, supaya kita mendapat kejayaan. Jadi kesimpulan daripada surah ni, dah lama dah kita dah bincang surah ni seminggu dah dengan 200 ayat ni. Jadi teras ataupun dia punya madmun markazi, tema utama surah ni, iaitu kita ni kena beriman dengan kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Allah Taala pilih daripada sekalian manusia dengan membawa Al-Quran. Dan pemilihan Nabi ni bukanlah satu benda yang pelik, sebab memang Allah Taala pilih. Allah Taala pilih Nabi Adam daripada sekalian makhluk. Allah Taala pilih Maryam untuk mengandungkan Isa. Allah Taala pilih keluarga Imran tu Zakaria. Allah Taala berikan kepada dia tu Yahya dalam keadaan dia telah tua. Jadi itu semua adalah pilihan Allah Taala. Jadi kita kena terima. Jadi surah ni seru supaya beriman kepada pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran, yang mana Al-Quran tu penuh dengan keberkatan. Jadi bila Nabi bawa Al-Quran, maka wajib kena ittiba', ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kena ikut Nabi, barulah Allah Taala sayang. Kemudian
Bila kita berada di pihak yang bawa Al-Quran, pihak kebenaran, maka akan adalah penentang kebenaran. Orang yang ada hasad deki, orang yang mengikut hawa nafsu, orang yang tidak puas hati dengan pemilihan Allah Ta'ala. Orang Yahudi yang tidak puas hati dengan pemilihan Allah Ta'ala, mereka kata apa tidak daripada Bani Israel. Jadi mereka ni akan serai orang-orang beriman, mula-mula dengan syubhat-syubhat, propaganda-propaganda, akhirnya mereka terlibat juga dengan cara peperangan. Jadi Allah Ta'ala memberi panduan kepada kita dalam surah ni macam mana nak menghadapi musuh tadi, terutamanya dengan menggunakan wa in tasbiru wa tattaqu. Kita kena sabar dan bertakwa kepada Allah SWT, tambah pula dengan tawakal kepada Allah SWT. Jadi tujuan mereka tu tidak lain dan tidak bukan Allah untuk menyekat manusia ni daripada beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab dua-dua inilah tali Allah Ta'ala supaya kita pegang, kita dapat selamat dunia dan akhirat. Jadi bila kita orang beriman pegang tali dah ni, ada hubungan dengan Allah SWT, pegang Quran, pegang perjanjian dengan Allah Ta'ala, ikat kemah kemi, maka kita kena sertakanlah dengan doa-doa kita kepada Allah SWT. Doa Rabbana itulah, Rabbana awal surah dan Rabbana akhir surah. Itulah kesimpulan daripada surah Ali Imran ni yang kita dapat tadabbur pada petang ni. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat, taufik dan hidayat keberkatan untuk kita, supaya kita dapat jadikan Quran ini sebagai tali panduan kita yang dapat mengukuhkan lagi perjanjian kita dengan Allah SWT. Dan program tadabbur Al-Quran kita ni, kita harap tidak berhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita cuba fikir rancang supaya usaha untuk tadabbur ayat Allah Ta'ala ni sentiasa ada. Jangan kita berhenti setakat ni je. Sebab ni baru 4 juzuk, baru 3 surah. Ada banyak lagi khazanah-khazanah yang perlu kita cari, tadabbur, hidayat-hidayat yang perlu kita cari yang terkandung dalam Al-Quran ni. Jadi hamba minta maaf banyak-banyaklah segala kekurangan. Kalau ada salah silap tu memanglah kita ni tidak kurang daripada salah dan silap. Ada kadang-kadang ada salah maklumat ke gapo ke, kalau ada tu loyaklah betul. Boleh kita baiki. Kalau ada hak tinggal ke, ada perlu royak, tak apa tak royak ni kena royak, lalu pakat-pakat sapalah. Jadi sebelum kita tutup, kita doalah betah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat pada kita di petang asar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wana fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya